Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdinuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا أما بعد. Yang dihormati pengurusi masjid, Jami' Barik Kasih, beserta aliran kuasa yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Tuan-Tuan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, kerana pada malam ini diberikan kita nikmat kelapangan masa untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah pada malam ini untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah di muka bumi Allah ini. Dan alhamdulillah juga Allah memberikan kita nikmat kesihatan yang baik. Seterusnya kita sama-sama dapat hadir pada malam ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung dalam bab wajib berpegang teguh kepada kitabullah. Wajib berpegang teguh kepada kitabullah. Hadis yang kelima dalam kitab Mustika Hadis Nabi SAW. Anil Irbad bin Sariyah, daripada Al-Irbad bin Sariyah. Hadis ini disampaikan oleh Anil Irbad bin Sariyah, dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Qala, katanya, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati dan mengingati kami. Wa'azana itu ialah menasihatkan ataupun mengingati kami, menyampaikan pesanan untuk kami. Ketika itu kami itu merujuk kepada Al-Irbad bin Sariyah bersama dengan para sahabat Nabi ketika itu. Jadinya, yauman ba'da salatil ghadati mau'izatan balighah, yakni pada suatu hari lepas sembahyang subuh, dengan satu nasihat dan peringatan yang sangat-sangat mendalam dan berkesan. Mau'izatan balighah bermaksud peringatan dan juga nasihat yang mendalam. Pada suatu hari selepas waktu solat subuh, Rasulullah duduk bersama-sama dengan para sahabat. Maka Rasulullah SAW telah menyampaikan beberapa nasihat kepada para sahabat. Dan nasihat yang Nabi sampaikan ini
memberikan kesan yang sangat mendalam kepada para sahabat. Apa dia punya, Rasulullah punya pesanan, kita akan tengok nanti. Dalam hadis ini ada. Kemudian zarafat minhal uyunu wa wajilat minhal qulub. Dan pesanan yang Rasulullah akan sampaikan ini bukan sahaja membawa maksud yang mendalam dan berkesan kepada para sahabat, tetapi para sahabat yang mendengarnya akan menitiskan air mata. Pesanan yang Rasulullah sampaikan itu bermaksud sampai di dalam hati para sahabat, dan seterusnya para sahabat menghayati sehingga menitiskan air mata. Dan juga wawajilat minhal qulub, dan menjadikan hati, yakni mereka para sahabat itu berasa gerun dan juga gemetar. Kalau nasihat Rasulullah itu berkenaan dengan hari kiamat sebagai contoh, maka para sahabat akan berasa gerun dengan keadaan suasana hari kiamat. Kemudian faqala rajulun, maka berkatalah seorang lelaki di antara kami, yakni para sahabat duduk bersama-sama dengan Rasulullah, maka salah seorang sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya nasihat ini nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Maka apakah pesanan yang Tuan hendak sampaikan kepada kami ya Rasulullah? Maksudnya kat sini tuan-tuan, ketika mana Rasulullah SAW nak menyampaikan nasihat ini, ada di antara kalangan para sahabat ini yang merasakan bahawa nasihat yang Rasulullah akan sampaikan adalah merupakan nasihat yang terakhir Rasulullah. Kalau kita tengok kepada khutbah terakhir Rasulullah, lebih kurang sama apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam khutbah terakhir dengan hadis yang disampaikan oleh dalam hadis yang kita bacakan ini. Pesanannya hampir sama. Jadinya para sahabat itu kata, seolah-olah Rasulullah ni nak sampaikan nasihat, seolah-olah Rasulullah ni yang terakhir, nak sampaikan nasihat yang terakhir. Mungkin selepas ini tak ada lagi nasihat daripada Rasulullah. Sebab tu dia katakan bahawa sesungguhnya nasihat ini adalah nasihat orang yang memberi selamat tinggal. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang pertama yang Nabi sampaikan di dalam hadis ini adalah usikum bitaqwallahi. Rasulullah menyampaikan nasihat yang pertama kepada para sahabat, usikum, sesungguhnya aku nasihatkan kamu bitaqwallahi, supaya bertakwalah kepada Allah. Ini nasihat yang pertama yang Nabi sampaikan melalui dalam perjumpaan ataupun bersama-sama dengan para sahabat. Dan nasihat supaya bertakwa kepada Allah ini seringkali Nabi sampaikan apabila Nabi berjumpa dengan para sahabat. Apabila Nabi berjumpa dengan para sahabat, nasihat yang pertama yang akan Nabi sampaikan adalah bertakwalah kepada Allah. Jadi kita ni sebut takwa, kan? Takwa, kita tahu takwa tu. Tapi bila tanya apa yang dimaksudkan dengan takwa, bagaimanakah kita nak mendapatkan ataupun kita nak menjadi hamba Allah yang bertakwa? Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, di dalam Al-Quran Al-Karim banyak kalimah takwa, tetapi dia membawa kepada beberapa maksud. Imam Al-Ghazali rahimahullah membahagikan maksud takwa ini kepada 3 maksud. Yang pertama, takwa ini membawa maksud takut, gerun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah, semestinya
kita perlu ada rasa takut, kita perlu ada rasa gerun terhadap ayat-ayat Allah yang diturunkan, yang memberikan ancaman-ancaman kepada kita bahawa jika kita membuat maksiat, membuat sesuatu kesilapan ataupun dosa, maka kita akan dibalas dengan balasan yang sepatutnya. Jadi ada di antara kita tuan-tuan, apabila orang yang mendengar, orang yang beriman dan juga bertakwa, apabila mereka mendengar ayat-ayat Allah, yakni ayat-ayat Al-Quran, dalam hati mereka ni akan rasa gemetar, akan rasa takut. Baru-baru ini tuan-tuan berlangsung pertandingan musabaqah Al-Quran peringkat kebangsaan di negeri Johor. Minggu lepas atas saya. Ada tengok tak? Tak tengoklah Ustaz, saya tengok drama aje kat TV. Tengok orang mengaji ni kadang-kadang ngantuk. Kadang-kadang tengok orang ngaji ni, dia tengok orang ngaji je. Orang tak bergerak kan. Situ ngantuklah Ustaz. Tak bolehlah saya tengok drama. Maka apabila kalau kita tengok tu tuan-tuan, kalau musabaqah Al-Quran, tilawah Al-Quran itu kalau kita tengok dan kita menghayati ayat-ayat ini disampaikan, kalau kita betul orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita akan rasa gerun, kita akan rasa takut kepada Allah. Itu dia. Kemudian kalimah takwa juga di dalam Al-Quran Al-Karim membawa maksud taat. Apabila orang yang beriman dan dia berkatakan bahawa dia bertakwa kepada Allah, maka dia perlu taat. Taat kepada apa tuan-tuan? Taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan taat ataupun meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang Allah perintahkan sebagai orang yang beriman dan bertakwa, kita perlu buat. Sebab itu diperintahkan oleh Allah. Dan apa yang Allah larang kita buat sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, maka kita akan tinggalkan. Kalau Allah kata solat 5 waktu sehari semalam, solat fardu ni 5 waktu sehari semalam, maka sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, tak boleh tidak kita kena solat 5 kali sehari. Tak boleh kita selang-seli, tak boleh kita tinggalkan dengan sengaja. Allah kata berpuasa di bulan Ramadan, maka kita berpuasa dengan sepenuh hati. Mengeluarkan zakat dan sebagainya. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah, kita kena turutkan, kita kena taat. Dan juga yang ketiganya, kalimah takwa dalam Al-Quran itu juga membawa maksud menyucikan hati daripada dosa. Kita ni manusia tuan-tuan, manusia biasa. Tuan-tuan pun manusia, saya pun manusia. Dalam surau, dalam masjid ni tak ada orang yang bukan manusia. Semua manusia. Jadi namanya manusia ni, kita tak lari daripada kelemahan dan juga kesilapan. Kita buat dosa tuan-tuan, dosa kecil kadang-kadang kita buat satu hari. Mana ada kita ni manusia yang daripada bangun tidur sampai kita tidur semula ni, kita tak ada buat dosa. Mesti ada dosa. Saya sendiri pun, ustaz pun ada juga buat dosa. Mungkin secara tak perasan, mungkin melalui percakapan, mungkin melalui perbuatan kita, ada dosa yang kita buat. Jadi apabila orang yang bertakwa, mereka ini sentiasa menyucikan hati daripada dosa. Bermaksud apabila ada dosa yang dia buat, maka orang yang bertakwa ini akan segera bertaubat kepada Allah. Dosa kecil tuan-tuan, kita istighfar banyak-banyak kepada Allah. Astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Kalau ada dosa kecil yang kita buat, kalau dosa besar yang kita buat,
maka kita bertaubatlah kepada Allah. Hari ni buat dosa besar, bertaubat kepada Allah. Esok buat lagi dosa besar, bertaubat lagi, bertaubat. Maka ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tak akan membenarkan diri dia, hati dia sentiasa dalam keadaan yang berdosa. Sebab kalau hati kita ni dah penuh dengan dosa, maka segala benda yang baik kita takkan buat. Kita takkan terima apa yang orang nasihatkan kepada kita. Jadi itu ciri-ciri orang yang bertakwa ataupun makna takwa menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian selepas pesanan Rasulullah supaya bertakwa kepada Allah, maka Rasulullah berpesan lagi, was-sam'i wat-ta'ati wa in 'abdun habasyiyun. Kata Rasulullah, dengar dan taatlah kepada pemerintah kamu. Pesanan Rasulullah yang kedua, dengar dan taat kepada pemerintah kamu, sekalipun pemerintah itu merupakan seorang hamba abdi berbangsa Habsyi. Kalau tuan-tuan tengok orang-orang Habsyi ni, dia lebih kurang orang, kalau sekarang ni rupa dia lebih kurang orang Afrika. Orang Afrika, dia hamba abdi, rupanya lebih kurang samalah macam orang Afrika tu. Kulitnya gelap, rambutnya tu kata orang tu rambutnya kerinting. Bukan kerinting macam orang Melayu gitu ni, tak. Kerinting orang Melayu ni cantik lagi. Kerinting orang Afrika, kalau kita pegang rambut dia tu rasa apa? Keras. Kalau sikat pun boleh patah rasanya. Walaupun pemerintah kita itu, ketua kita itu rupanya macam tu sekalipun, selagi mana dia itu menjadi ketua kita, dia menjadi pemerintah kita, selagi itulah kita wajib dengar dan kita wajib taat apa yang diperintahkan. Pemerintah ni bukan tengok orang handsome tak handsome, tuan-tuan. Bukan tengok dia putih ke gelap ke, tak. Pemerintah ni juga siapa yang lantik, tuan-tuan? Di Malaysia ni, pemerintah ketua-ketua kita ni, siapa yang lantik? Kita juga yang lantik, kan? Kita juga yang pilih, kan? Melalui proses-proses yang tertentu. Kita yang lantik dia jadi ketua kita. Maka apabila dia menyampaikan ataupun dia mengarahkan sesuatu perkara, selagi mana perkara itu tidak bercanggah dengan hukum Islam, selagi itulah kita wajib dengar dan kita wajib taat. Tapi kalau arahannya, perintahnya itu melanggar hukum, maka seketika itu kita boleh ingkar kepada perintahnya. Tak berdosa kalau kita ingkar, kalau arahan yang diberikan itu menyalahi hukum agama. Kemudian fa innahu may ya'ish minkum yara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah lagi, barang siapa yang di antara kamu yang hidup selepasku akan melihat perselisihan yang banyak. Kata Rasulullah, selepas daripada baginda wafat nanti, umat Islam akan melihat banyak perselisihan faham, banyak melihat perbezaan pendapat, banyak berlaku pergaduhan-pergaduhan yang tak sepatutnya di kalangan umat Islam itu sendiri. Kita ni kulit sama, warna kulit kita ni warna coklat, kan? Kalau ada yang putih tu putih sikit je. Mungkin dia daripada keturunan memang kulit putih. Dia sikit je putihnya, cerah sikit je daripada kita yang biasa ni, kan? Orang Melayu asli ni biasalah kulitnya warna coklat sawo matang ni.
Rambut sama hitam. Dah putih tu memang sampai masa lah dia putih. Tapi secara semula jadinya memang rambut kita ni warna hitam. Tetapi dari soal pendapat, dari soal pandangan ini, memang kita berbeza. Ada orang dia pilih yang A, ada orang dia pilih yang B, ada orang dia setuju, ada orang dia tak setuju. Contoh dalam mesyuarat, katakan mesyuarat masjid ke kan, katakan mesyuarat masjid, hari ni kita nak bincangkan, kita nak jemput penceramah ni, penceramah Maulidur Rasul katakan. Apa kata kita lantik, kita panggil Ustaz Kazim katakan, kita panggil. Ada orang kata setuju, boleh. Wah, best ni. Ada lagi orang yang kata, tak payahlah, mahal sangat, panggillah orang lain. Kan? Itu dalam mesyuarat pun dah nampak adanya perbezaan, perselisihan dalam kalangan kita. Tetapi dalam bab-bab itu, bab mesyuarat dan sebagainya itu, kalau perselisihan pendapat kita ini membawa kepada kebaikan, maka tak apa. Yang Rasulullah sampaikan dalam hadis ini, apabila melihat perselisihan yang banyak yang membawa kepada permusuhan, yang bermusuhan, yang kita tak nak ni tuan-tuan. Bila dah bergaduh, naik motor selisih pun dia tak tegur, dia tak angkat tangan. Lalu sebelah pun dia toleh tempat lain. Kalau dalam semayang katakan, dia memang tak ngam betul dengan orang tu, semayang sebelah pun tak nak. Ini yang Rasulullah kata, perselisihan yang banyak ini membawa kepada permusuhan. Ini yang tak nak. Tapi perselisihan yang membawa kepada makna kebaikan, tak kisah, dibolehkan. Kemudian kata Rasulullah lagi, wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa innaha dhalalah. Kata Rasulullah, selepas daripada perselisihan yang banyak itu, kamu akan melihat ada perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama. Zaman ini tuan-tuan, banyak perkara-perkara baharu yang berlaku dalam agama kita. Maka kita kena berhati-hati, ataupun senang kita panggil perkara-perkara yang bid'ah. Perkara-perkara bid'ah ni banyak berlaku. Perkara-perkara baharu dalam agama ni banyak berlaku. Kalau ada perkara-perkara baharu yang berlaku ini tuan-tuan, maka kita rujuklah kepada orang yang selayaknya tentang hukum. Tentang hukum. Sebagai contoh, kita sebelum ini kita semayang, kita solat secara jarak-jarak, benda baharu. Tetapi hukum telah dikeluarkan. Para ulama kita, para mufti kita telah bermusyawarah, telah berbincang apakah hukumnya kita solat itu secara jarak, bukan secara rapat. Secara jarak adakah dibolehkan, adakah hukumnya haram, adakah hukumnya wajib, adakah hukumnya harus dan sebagainya. Maka orang-orang yang tertentu, orang-orang yang memang mempunyai ilmu tentang itu, telah pun bermusyawarah, telah pun berbincang dan mengeluarkan suatu hukum. Maka kita ni tuan-tuan, orang yang tak berapa nak ada ilmu, kita ikutlah. Kan? Buat apa kita nak mempertikaikan? Tak boleh macam ni, apa benda ni? Nama Rasulullah tak pernah berlaku macam ni. Ini mufti pun tak betul. Tuan-tuan, kan? Jadi sebab itu tuan-tuan, perkara-perkara baharu yang diada-adakan dalam agama, kerana sesungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Tetapi kita perlu rujuk kepada
maksud yang dikatakan perkara-perkara baru dalam agama ini, tuan-tuan. Maksud bid'ah itu dalam kalangan ulama ada membahagikan bid'ah itu kepada beberapa bahagian. Itu kita kena baca kitab yang lain. Kemudian faman adraka zalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz. Kata Rasulullah, apabila perkara-perkara itu berlaku, maka hendaklah kamu, yakni para sahabat dan kita semua umat Islam, supaya berpegang teguhlah, berbaliklah semula, menurutlah jalanku, kata Rasulullah, yakni ikutlah sunnahku. Rasulullah dah tunjukkan kepada kita jalannya. Maka kita ikutlah sunnah, hadis-hadis Nabi yang telah disampaikan, dan juga jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh khalifah-khalifahku yang mendapat pimpinan lagi beroleh hidayah petunjuk. Berpegang teguhlah kamu kepadanya dengan seteguh-teguhnya. Maka kata Rasulullah, kalau berlaku banyak perselisihan, banyak berlaku perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama, kata Rasulullah, berbaliklah semula kepada sumber hukum kita yang utama, iaitu Al-Quran. Dan juga dalam hadis ini Nabi kata, ikutlah jalan yang telah aku tunjukkan. Kemudian ikutlah juga jalan-jalan yang ditunjukkan oleh khalifah-khalifah selepasku. Berapa khalifah, tuan-tuan, dalam Islam? 4. Banyak, tuan-tuan. Khalifah dalam Islam ini banyak sebenarnya, tetapi yang kita tahu 4 orang sahaja. Sebab yang kita dengar dalam khutbah Jumaat 4 orang. Maka kita pun ingat khalifah ni 4 orang. Khalifah ni banyak, tuan-tuan. Selepas daripada kewafatan baginda Rasulullah, 4 khalifah ini yang utama, yang dipanggil sebagai Khulafa ar-Rasyidin, iaitu Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, dan juga Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Ini selepas daripada kewafatan Rasulullah. Maka selepas daripada Sayyiduna Ali bin Abi Talib, ada lagi khalifah-khalifah yang dilantik, tuan-tuan. Bukannya bila Ali meninggal dunia, bukannya zaman khalifah tu dah habis, tak. Tapi ada zaman-zamannya lagi, adanya kerajaan Abbasiyah, kerajaan Osmaniyah. Ada khalifah namanya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada namanya Khalifah Marwan. Ada lagi nama-nama khalifah yang banyak. Banyak, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh rujuk kitab-kitab sirah tentang khalifah-khalifah ni. Bagaimana kerajaan Osmaniyah itu boleh runtuh, boleh tumbang, boleh hancur. Kerajaan Abbasiyah, itu semua zaman-zaman yang dipimpin sebagai zaman khalifah. Tapi Khulafa ar-Rasyidin ini yang 4 orang. Kalau dipanggil Khulafa ar-Rasyidin, yang 4 orang ni. Tapi khalifah-khalifah dia ramai, banyak. Cuma zaman kita sekarang ni tak dipanggil khalifah lah. Tu dia. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tetapi ada lagi satu hadis, ada satu penambahan dalam kitab Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud, Abi Daud menambah, sesungguhnya wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ni tadi, tak ada sebut perkataan tentang kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah, tak sebut. Tapi di dalam kitab Sunan Abi Daud dia ada penambahan. Dia ada sebut setiap perkara yang baharu itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Tapi kita kena rujuk, tuan-tuan, perbahasan ulama berkenaan dengan perkataan bid'ah itu. Tapi kita tak nak uraikan kat sinilah, nanti pening.
Semua ustaz sampaikan ni ustaz, yang ustaz sampaikan sikit ni pun saya tak dapat lagi. Nanti masuk ni banyak masuk, nanti tak ingat apa-apa pun. Biar sikit-sikit tak apalah. Yang penting kita dapat. Tu dia. Jadinya tuan-tuan, apa yang telah pun dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada para sahabat, dan kita ni umat yang terakhir, umat akhir zaman, kita dapat nasihat ini. Kita dapat nasihat ini sebabnya apa tuan-tuan? Sebabnya adanya hadis-hadis Nabi yang dipelihara dan dijaga sehingga ke hari ini. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kalau zaman Rasulullah dulu hadis-hadis ini tak ditulis, tak dicatatkan oleh para sahabat. Kebanyakan dulu para sahabat apabila mereka mendapat hadis ataupun ayat-ayat Al-Quran daripada Nabi, baginda Nabi, mendapat hadis-hadis daripada Nabi, kebanyakan ulama, kebanyakan para sahabat pada ketika itu mereka menghafal. Apa yang Nabi sampaikan mereka hafal. Tuan-tuan bayangkan kalau semua para sahabat itu menghafal, dan ketika itu para sahabat yang hafal itu semuanya meninggal dunia, maka sampai tak Al-Quran itu kepada kita sekarang? Tak sampai. Sampai tak hadis-hadis Nabi kepada kita sekarang? Tak sampai. Tapi disebabkan kerana kebijaksanaan salah seorang khalifah kita ini, Khulafa Ar-Rasyidin kita ini, dia memerintahkan para sahabat yang hafal Al-Quran, yang hafal hadis-hadis Nabi ini supaya menulis. Tulis apa yang dia hafal. Maka ketika itu para sahabat tulislah dekat kulit-kulit kayu, dekat pelepah-pelepah tamar, dekat batu-batu, dekat daun-daun, tulis. Dan ketika itulah dikumpulkan kesemuanya, maka dijadikan buku. Itu adanya nama Sahih Bukhari, adanya Sahih Muslim, adanya Sunan Abi Daud, dan sebagainya. Kita kena tahu juga tuan-tuan, kalau Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kalau kitab-kitabnya kita panggil Sahih. Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kenapa kita panggil Sahih, tuan-tuan? Sebab hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, kesemuanya hadis itu adalah hadis-hadis yang sahih. Sebab itu dipanggil sebagai Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tak ada hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu', yang palsu, yang hasan dan sebagainya terdapat dalam kitab-kitab Sahih Muslim dan juga Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau Sunan Abi Daud, kita panggil Sunan Abi Daud. Kerana dalam hadis, dalam kitab Sunan itu kadang-kadang ada hadis-hadis yang martabatnya rendah sikit daripada sahih. Contohnya martabatnya jatuh kepada hasan. Maka ada juga dalam itu. Ada hadis dhaif dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW ini tuan-tuan, kita ambillah sebagai pengajaran, sebagai pedoman kepada kita, supaya tuan-tuan kita ini menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan sahaja beriman tetapi bertakwa kepada Allah. Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah, bukannya orang yang beriman sahaja. Tuan, kita kena usahalah diri kita supaya kita ini bertakwa kepada Allah. Selalulah kita baca Al-Quran, kemudian kita rujuklah dia punya tafsir. Kita ni orang Melayu tuan-tuan, orang Melayu ni kalau baca Quran, kadang-kadang kalau orang Jawa baca Quran dia bunyi Jawa. Kadang-kadang orang Melayu ni pun sama juga, nak ikut macam mana bunyi sebutan bahasa Arab tu kadang-kadang susah betul. Itu dari segi sudut bacaan kita, sudut lahjah kita, lahjah Arab. Ada orang yang boleh ikut lahjah Arab, ada orang tak boleh. Lidah kita ni memang keras, lidah Melayu, memang pure Melayu.
Itu belum cerita lagi tentang bacaan Al-Quran kita itu mengikut kepada makhraj huruf, tempat keluar-keluarnya huruf, tuan-tuan. Huruf ha dan juga huruf ha dan juga huruf kha, huruf sin dan juga huruf shin. Tuan-tuan, kita kena berhati-hati, kerana dalam bahasa Arab ini, jika kita tertukar ataupun kita menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain, dia boleh menjadi maksud yang lain. Itu kita kena hati-hati. Contohnya sebagai contoh kalimah yang banyak saya dengar kadang-kadang orang baca al-khawf dalam surah Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kha wa fa itu, khauf itu membawa maksud kepada takut. Tetapi kalau kita tukarkan huruf kha itu kepada ha, min hauf, dia bawa maksud lain, tuan-tuan, bukan takut. Itu kita kena berhati-hati dalam membaca Al-Quran. Jadi yang disampaikan kepada kita ini nasihat ni, tuan-tuan, apabila kita mendengar ayat-ayat Allah, maka gementarlah hati kita. Bagaimana kita nak rasa gementar hati? Kita fahamilah maksud ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan dengan kita merujuk kepada tafsir-tafsir Al-Quran. Rujuk, tuan-tuan, baca satu ayat, berhenti, tengok makna dia apa. Baca satu ayat, berhenti, tengok maksud dia apa. Tuan-tuan, bukan nak suruh baca satu muka surat tu banyak-banyak, tak. Baca 3, 4 ayat, 5 ayat satu hari kita baca dan kita fahami maksudnya sekali. Itu lebih bagus kita membaca sampai 20 muka surat Al-Quran kita baca, tapi kita tak faham apa-apa. Kita bacalah satu hari tu 5 ayat, kita baca makna dia sekali. Esok kita baca lagi ayat sambungannya, baca maknanya sekali dan kita fahami. Surah Al-Baqarah menerangkan, menceritakan tentang peristiwa apa. Surah Ali Imran cerita tentang kisah apa. Semua tu, tuan-tuan, dia ada kaitan dia. Setiap surah ke surah, tukar ke surah tu, dia ada kesinambungan dia. Dia ada sambungan-sambungan dia. Sebab itu, tuan-tuan, kita kena faham surah Al-Baqarah ini diturunkan kenapa? Surah Ali Imran ini diturunkan oleh Allah kenapa? Surah At-Taubah dan sebagainya, semua sekali, tuan-tuan. 114 surah dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah itu semuanya ada asbabun nuzul dia. Ada sebab kenapa Allah turunkan ayat-ayat tu, surah-surah tu. Maka kalau kita baca, kita fahami maksudnya, maka kita akan tahu. Oh, surah Al-Baqarah ni menceritakan tentang apa dia. Aku tahu ni. Surah An-Nisa menceritakan tentang apa. Oh, aku tahu. Sebab aku baca dah dia punya sebab turun ayat ini. Dah baca. Jadi sebab itu, tuan-tuan, apa yang disampaikan pada malam ini, saya rasa cukuplah sekadar itu sahaja. Tak payahlah panjang-panjang lagi, sejuk ni. Airconnya kuat pula gini rasa. Tuan-tuan, lagipun macam petih sikit lah. Gini pun tadi saya ada sukan. Pak Imam hantar WhatsApp pun saya tak sempat balas. Sibuk sikit lah. Sebab sekarang ni tengah apa ni, sekolah-sekolah sekarang ni tengah diasakkan dengan sukan je. Seminggu ni saya tak masuk kelas langsung. Saya tak masuk kelas, saya kat Padang. Seminggu ni kat Padang je. Hujan ke panas ke, kita rasak je lah kan. Sebab dah 2 tahun tak boleh kita buat aktiviti di sekolah kan, sebagainya kan. Bila dibenarkan aja ni, semua sekali buat. Bola tampar lah, bola baling lah, bola sepak. Aku minggu depan ni bola sepak. Lepas tu ada macam-macam olahraga lah dan sebagainya lah. Disebabkan kita ni orang muda dekat sekolah, kita lah yang kena keluar.
Yang dah lama-lama tu kata tak apalah ustaz, keluarlah. Akak kat sekolah, dia kata tak apa, kaki sakit tak boleh nak jalan jauh-jauh. Ke kita yang muda, keluarlah tak apalah tuan-tuan. Bila hantar budak keluar ni bukannya kita balik tengah hari, tak, balik petang. Pukul 6, 6.30 hantar murid tu balik ke rumah lagi. Pastikan dia sampai rumah dengan selamat. Banyak. Jadi terpaksa. Macam mana, itu memang tugas kita. Sebagai bukan sahaja kita mendidik murid di dalam bilik darjah, tetapi kita juga menjadikan anak-anak kita ni, murid-murid kita ni sebagai seorang yang berkebolehan yang lain. Bukannya dia nak belajar je dalam kelas, tak. Tapi kita nak sihatkan dia, nak buka dia punya fikiran dia. Walaupun tak pandai dalam pelajaran, mungkin ada bidang-bidang lain yang dia boleh ceburi. Seketul kalau anak kita ni kurang sikit dalam mata pelajaran, kita tekankan dia pada benda-benda yang dia boleh buat, yang dia minat. Sebagai contoh, macam itulah. Jadi itu saja tuan-tuan untuk malam ini. Jadi segala salah dan silap mohon ampunan maaf. Jika ada terkasar bahasa dan juga tersinggung perasaan, mohon ampunan maaf. InsyaAllah tuan-tuan kita berjumpa dalam di bulan hadapan insyaAllah. Jadi marilah kita tutup majlis kita ini dengan membaca tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.